أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat, hidayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan yang melimpah ruah, khususnya iman dan Islam. Begitu juga dengan iman umur yang panjang, kesihatan yang baik, malah kita diberikan kekuatan, kelapangan untuk kita hadir menunaikan solat maghrib berjemaah. Malah kita dapat terus duduk dengan niat kita untuk mengisi masa yang ada ini antara maghrib dan isyak, untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Bapak-bapak muslimat yang dikasihi sekalian, seperti biasa pengajian kita berkaitan dengan kisah sahabat, dan malam ini kita nak masuk sahabat yang berikutnya, iaitu Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam, di mana Zubair bin Al-Awwam ini juga merupakan salah seorang sahabat daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Kalau kita imbas kembali, 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga itu ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Abu Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Dan seperti mana yang sebelum ini saya pernah kongsikan, bukanlah hanya 10 orang sahabat itu saja yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Malah ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, namun sebutan nama mereka itu secara berasingan. Malah setengahnya pula tidak pun disebut namanya, namun mereka tetap adalah ahli syurga kerana keimanan mereka, pengorbanan mereka, sumbangan mereka dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita lihat dulu sekitar lalu tentang Zubair bin Al-Awwam ini, di mana dia merupakan orang yang sangat setia kepada Nabi SAW, sehingga kan dia digelar sebagai Hawari. Hawari, yakni maksudnya teman setia, kan, teman setia. Jadi kita akan lihat mengapa digelar sebagai teman setia kepada Nabi SAW. Begitu juga dia mempunyai tekad yang sangat kuat dan berpegang teguh dengan Islam. Setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun diukur, dipaksa, diseksa untuk meninggalkan agama Islam, malah hampir-hampir maut menjemputnya, namun dia tetap tekad tidak akan meninggalkan Islam untuk kembali kepada kekufuran selama-lamanya. Dan Zubair juga antara sahabat yang turut
terlibat dalam hijrah pertama ke Habasyah. Jadi kita akan lihat. Begitu juga Zubair terlibat dalam semua peperangan yang Nabi terlibat. Semua peperangan yang Nabi turut serta, Zubair bin Al-Awwam juga turut sama berjihad bersama-sama Nabi SAW dengan sahabat-sahabat yang lain. Walaupun Zubair ini dikatakan tidak pernah menjawab sebagai gubernur, tetapi beliau pernah menjawab sebagai panglima perang. Sebab Zubair ini memang daripada kecil lagi telah dilatih sebagai seorang pahlawan. Malah keberaniannya sangat luar biasa. Kan, sejak daripada usia muda lagi. Apatah lagi dia telah memeluk Islam dalam usaha untuk mempertahankan dan melindungi Nabi, lebih-lebih lagi lah keberaniannya sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat kisah-kisah berkaitan dengannya. Malah Zubair juga merupakan salah seorang dari antara 6 orang yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai salah seorang yang hendaklah dipilih menjadi penggantinya sebagai khalifah yang ketiga, kan? Iaitu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan satu lagi Abdurrahman bin Auf, kan? 6 orang. Dan ternyata akhirnya yang dipilih adalah Sayyidina Utsman. Zubair bin Al-Awwam juga merupakan seorang yang sangat sopan santun, malah memiliki kemuliaan akhlak yang sangat tinggi. Malah Zubair juga merupakan salah seorang sahabat yang berjaya dalam bidang perniagaan. Jadi kita lihat juga kekayaan yang dimiliki oleh Zubair bin Al-Awwam ini. Dan memang pun kalau kita lihat ramai juga di kalangan sahabat besar juga merupakan orang yang berjaya dalam bidang perniagaan, malah memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun kekayaannya tidaklah digunakan untuk dirinya sendiri, malah digunakan untuk kepentingan Islam. Ramai juga di kalangan sahabat walaupun memiliki kekayaan, namun di saat akhir kehidupannya kekayaan itu dibelanjakan untuk Islam. Zubair bin Al-Awwam juga merupakan orang yang sangat tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi dalam ketika mana dia menderma, malah seorang yang sangat berani dalam melindungi dan mempertahankan Nabi SAW. Di ada riwayat daripada Mansur bin Abdul Rahman, di mana dia mendengar daripada Sya'bi. Dia berkata, aku mengetahui 500 orang atau lebih dari kalangan sahabat yang menyebutkan bahawa Ali, Utsman, Talha dan Zubair berada di dalam surga. Kan, 4 orang yang disebut namanya oleh seorang tabi'in mungkin, sebab dia berjumpa dengan sahabat, kan? Dan dikatakan ada seramai 500 orang sahabat yang menyebutkan 4 orang ini, iaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Talha dan juga Zubair adalah berada di dalam surga. Di mana Imam Az-Zahabi mengulas kenyataan ini, di mana mereka adalah termasuk di kalangan 10 orang yang dijanjikan surga. 4 orang tadi, ya, termasuk di kalangan 10 orang. Malah termasuk juga ahli Bai'atul Ridwan yang mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW selepas perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, malah mereka juga adalah termasuk di kalangan As-Sabiqun Al-Awwalun, mereka yang merupakan golongan awal yang memeluk Islam. Malah mereka juga merupakan golongan awal yang berhijrah ke Madinah. Malah mereka juga 4 orang tadi, iaitu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Talha dan juga Zubair yang disebut namanya 4.
juga merupakan mereka yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Dan bulan lepas saya dah kongsikan kisah kematian Talha bin Ubaidillah dibunuh. Sudah tentu kematian juga adalah dikira sebagai syahid, kan. Sayyidina Osman, dan pun kita dah sedia maklum dulu kita ada kongsikan. Begitu juga dengan Sayyidina Ali pun kematiannya dibunuh, itu sudah tentu dikira juga sebagai syahid. Jadi itu sepintas lagu tentang Zubair bin Al-Awwam, di mana kita nak lihat perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan ianya boleh jadi satu dorongan kepada kita untuk kita contohi, dan yang pastinya kita kena mencontohi Nabi SAW. Dan dalam masa sama kita juga perlu mencontohi para sahabat. Para sahabat pastinya mencontohi Nabi SAW. Bukanlah bermakna kalau kita mencontohi Nabi kita tidak mengikuti Nabi. Bukanlah bermakna bila kita mencontohi sahabat kita tidak mencontohi Nabi, tidak. Hakikatnya bila kita mencontohi Nabi, kita juga hakikatnya bila kita mencontohi sahabat, bermakna kita juga mencontohi Nabi. Sebab apa yang diwarisi atau apa yang dilakukan oleh sahabat adalah datang daripada Nabi SAW. Baik itu dalam hal ini kita boleh kiaskan banyak perkara, termasuklah juga dengan amalan yang kita lakukan. Kerana kadang-kadang kita masih lagi kedengaran ada suara-suara sikit-sikit kata bid'ah, Nabi tak buat itu, ini dan sebagainya. Dan sedangkan apa yang kita lakukan hakikatnya dilakukan oleh para ulama yang soleh, termasuklah juga imam-imam mazhab, dan pastinya ia juga adalah diambil daripada Nabi SAW. Kadang-kadang kita tak mampu nak terus ambil daripada Nabi, kan? Jadi bukanlah bermakna bila kita ambil daripada para ulama tidak mengambil daripada Nabi, tidak. Dan bila kita mengambil daripada para ulama mengambil daripada para sahabat, dan sahabat tentunya ambil daripada Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberikan manfaat kepada kita semua dalam usaha untuk kita mencari satu suri teladan yang boleh kita jadikan sebagai contoh, sebagai ikutan. Baik, Zubair bin Al-Awwam, namanya ialah Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Orang-orang dulu memang mereka sangat menjaga nasab, dan sangat menjaga nasab. Dan mereka bukan sekadar ingat nasabnya sampai kepada datuk. Dan rata-rata kita ingat nasab sampai dekat datuk, ayah kepada datuk kita pun kita tak tahu. Kalau tahu pun mungkin beberapa orang sajalah, tapi rata-rata sampai dekat datuk. Tapi orang-orang Arab dulu mereka memang sangat memelihara nasab sejauh atau sebanyak yang boleh. Lepas itu kalau kita perhatikan nasab Nabi SAW, memang ini Allah Ta'ala pelihara lah nasab Nabi. Dan sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan tempoh masa itu lebih kurang 4,000 tahun. Dan kalau tak salah keseluruhannya nama-nama yang ada itu melebihi 40 nama. Namun yang disepakati hingga 30 nama lah lebih kurang. Bakinya itu diperselisihkan, tapi ada namanya. Jadi memang orang-orang dulu sangat memelihara nasabnya, dan mereka sangat jaga. Maknanya bila lahir anak, kemudian anak tadi membesar akan diajarkan, akan diberitahu tentang nasabnya. Tambahan pula orang-orang Arab memang terkenal di antara orang yang kuat ingatannya. Jadi sekadar nak ingat nasab mungkin tak ada masalah lah bagi mereka. Kita je kan, hari ni ingat, esok dah lupa kan. Kadang ingat 2-3 hari, lepas tu lupanya lagi banyak harinya kan. Itu kita lah kan. Sebab kita mungkinlah persekitaran, faktor pemakanan, faktor keturunan dan sebagainya. Tapi orang Arab memang mereka mewarisi kekuatan,
ingatan kan. Sebab itu teringat masa belajar dulu, kalau orang Arab, tak kira lah Arab mana kan, masa belajar dekat Azhar, Universiti Azhar, kalau orang Arab, kalau yang belajar dekat Universiti Azhar, dia mesti hafal Quran 30 juz, mesti kan. Dia ada 4 tahun, bermakna 1 tahun dia kena hafal 7 juz setengah, dan 2 tahun 15 kan. 4 tahun 30 juz, setahun 7 juz setengah. Tapi orang Wafidin, orang bukan Arab, 2 juz saja kan, 2 juz saja. Tahun pertama bolehlah hafal 2 juz, tahun kedua ni saya lah kan. Orang lain mungkin hafal penuh, dah tahu dah bentuk soalan tu macam mana kan. Banyak yang keluar awal ain dia lebih kurang 1 muka, awal ain lebih kurang 1 muka. Jadi hafal awal ain lebih kurang 1 muka, tak hafal penuh. Dan tahun ketiga pun macam tu, tahun keempat pun macam tu. Nama je 8 juz tapi tak habis pun 8 juz kan. Main tepuk-tepuk je. Benar pula yang saya punya lah, bila tahun ke-3, tahun ke-4 dia tukar, kalau kita sebut syllabus lah, dia punya sukatan pelajaran. Ingatkannya daripada juz 1 sampai juz 8, rupanya juz 1 sampai juz 4, lepas tu dia tepuk belakang, daripada juz 26 sampai juz 30. Kelang kabut dia jawab kan. Memang tak boleh jawab lah, sebab tak hafal. Dia tanya surah-surah yang pendek-pendek, juz 28, 29, tak boleh dia jawab sebab memang tak hafal. Tapi bila mungkin orang kata berkat, yang penting jangan kosong kan. Itu adalah kawan-kawan bagi tahu, yang penting jangan kosong, tulislah apa yang kamu nak tulis kan. Jadi soalan lain jawab lain, soalan tanya ayat lain jawab ayat lain yang kita hafal. Bila keluar pusat, alhamdulillah lulus kan. Rezeki kan. Itu je caranya kan. Tapi kalau kosong, macam mana pensyarah nak bagi markah? Kalau dia nak bagi markah, wallahu a'lam lah, betul atau tidak. Ada yang cerita kadang-kadang setengah pensyarah ni dia bukan baca sangat, dia tengok jawapan tu banyak tak banyak kan. Lagi banyak mungkin markah dia lebih lah, dia bukan baca sangat kan, sebab banyak kan, banyak yang nak diperiksa. Jadi akhirnya dia tengok jawapan banyak, bagi markah terus. Wallahu a'lam lah kan. Jadi kalau kosong memang tak boleh nak bagi markah kan. Itu yang saya buat, alhamdulillah lepas 4 tahun kan. Orang kata alat tu kan. Ramai yang kawan kadang-kadang tahun pertama pun dah tak lulus, tak lepas, maknanya kena ulang lagi kan. Sebab Universiti Azhar dia istimewa sikit kan. Dia boleh tahun pertama sampai 3 tahun kan. Dia boleh ulang sampai 3 tahun. Tahun dulu, sekarang ni mungkin dah berbeza lah. Tahun kedua pun dia boleh ulang sampai 3 tahun. Tahun ketiga pun dia boleh ulang sampai 3 tahun. Tahun keempat semua hidup selagi tak lulus. Ada seorang kawan dalam dia jadi hakim kan, hakim Mahkamah Syariah. Saya ingat tahun 4 Quran saja tak lepas. Banyak tahun lah, 4-5 tahun Quran saja tak lepas. Kadang-kadang dia lepas lah dengan jadi hakim kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada kawan 3 tahun tak lepas, dia tukar kuliah dan daripada syariah, daripada bahasa Arab tukar kepada syariah, tak lepas juga pindah universiti kan. Bila masuk ke universiti lain, Jordan, terus lulus kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita apa? Oh, nama tadi kan, nasab tadi kan. Memang orang Arab mereka sangat menjaga nasab. Dan kalau kita lihat nasab Zubair bin Al-Awwam ini, iaitu saya ulang balik semula, Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, di mana bertemu dengan nasab Nabi SAW dekat Qusay bin Kilab. Kalau kita ingat balik nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay kan, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin, saya tak ingat kan. Itu kelemahan kita lah kan.
Tapi kalau tengok dekat kitab salah silah itu ada lagi lah kan. Baik. Jadi bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay bin Kilab kan. Baik. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada yang menyatakan Zubair bin Al-Awwam ini adalah daripada Bani Adi, keturunan Quraisy juga lah, keturunan Quraisy juga, di mana bangsa ataupun keturunan Quraisy ini merupakan keturunan yang mulia yang tinggal di Mekah. Dan dulu saya pernah kongsikan 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi, semua mereka itu adalah daripada bangsa atau kabilah Quraisy. Tapi bukanlah bermakna Nabi ini asabiah kepada kaumnya atau bangsa, tidak. Dan kerana mereka dihargai oleh Nabi, sumbangan mereka, pengorbanan mereka sangat besar, lalu Nabi memberikan penghargaan. Dan kebetulan mereka berada dalam majlis Nabi, kesemuanya 10 orang itu, maka Nabi memberitahu bahawa mereka itu adalah ahli syurga. Baik. Bila dia dilahirkan, disebut sini dilahirkan tahun 594 Masihi. Saya ingat kalau salah 25 sebelum kerasulan Nabi, atau 15 tahun sesudah kelahiran Nabi, boleh juga kan. Sebab ketika ia memeluk Islam di tahun pertama Nabi berdakwah, ketika itu umurnya baru 15 tahun. Baik, itu kelahirannya, di mana ayahnya Al-Awwam telah pun meninggal di medan perang sebelum beliau dilahirkan lagi. Maka beliau dibesarkan oleh ibunya yang bernama Sofiyah kan? Ibunya bernama Sofiyah, di mana Sofiyah ini dia mengena juga dengan bapa saudara Nabi itulah kan, iaitu anak kepada Abdul Muttalib kan. Maknanya ikutnya adik beradik bapa Nabi kan, adik beradik bapa Nabi kan, mak saudara. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu maknya kan. Jadi kalau nak ikut Zubair bin Al-Awwam ni boleh dianggap juga keluarga dekat dengan Nabi SAW. Nama ibunya Sofiyah binti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Lagi dekatlah dengan Nabi SAW. Jadi dia kira berapa buku mak dia dengan ayah Nabi dia bukan? Adalah sepupu lah, libatkan sepupu. Macam dengan Sayyidina Ali kan, Sayyidina Ali pun sepupu sebab kan, bapanya kan adalah adik-beradik Nabi kan. Begitu juga ada bapa saudara Nabi iaitu Sayyidina Hamzah kan, itu pun bapa saudara Nabi kan, yang antara bapa saudara Nabi yang awal-awal memeluk Islam. Selain daripada
Zubair bin Awam ini merupakan sepupu kepada Nabi SAW. Malah beliau juga merupakan ipar kepada Nabi. Ipar, kan? Disebabkan Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan kakak Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Asma binti Abu Bakar, kan? Dan kalau kita perhatikan, mereka bukan sekadar satu keluarga, tetapi dikuatkan lagi dengan ikatan perkahwinan. Macam Nabi dengan Abu Jahal, kan? Abu Jahal itu kalau ikut bapa saudara Nabi, tetapi anak Nabi Zainab ada berkahwin dengan anak Abu Jahal, kan? Jadi asalnya adalah bapa saudara, tapi bila anak Nabi berkahwin dengan anak Abu Jahal, maka dia kira kisah. Maknanya hubungan keluarga dikuatkan lagi dengan ikatan perkahwinan. Itu sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul. Tapi bila Nabi dilantik menjadi Rasul, suami Zainab, tak ingat namanya, oleh kerana sudah dipujuk, diajak masuk Islam, dia enggan, maka berpisah, kan? Berpisah. Namun saya ingat sesudah pembukaan Kota Mekah, hanya dia masuk Islam, maka kembali bersama. Zubair bin Al-Awwam telah memeluk Islam, kan, melalui Sayyidina Abu Bakar. Dan ada riwayat menyatakan ia masuk Islam sesudah Sayyidina Abu Bakar. Malah termasuk di antara 7 orang pertama yang memeluk Islam. Sayyidina Bakar orang pertama. Cuma ada juga pendapat mengatakan Sayyidina Bakar adalah orang pertama di kalangan orang lelaki. Tapi ada juga pendapat mengatakan Sayyidina Abu Bakar adalah orang pertama keseluruhannya, kan? Wallahu a'lam. Tapi pastinya orang yang awal-awal lah. Jadi Zubair bin Al-Awwam juga merupakan antara orang yang awal-awal. Malah dikira antara 7 orang pertama, 7 orang yang terawal memeluk Islam, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan walaupun ketika itu Nabi melaksanakan atau menjalankan dakwah secara sulit, tetapi tetap diketahui, kan, terutama di kalangan ahli keluarganya, dan ahli keluarga sahabat yang telah memeluk Islam. Begitulah juga dengan Zubair bin Al-Awwam ini. Bila mana dia memeluk Islam, bapa saudaranya yang bernama Tufail bin Khuwailid telah menyiksanya dengan begitu teruk, di mana Zubair istilahnya diletakkan di atas jerami atau tikar, kemudian digulung dengan tikar-tikar itu sekali, kan? Digulung dengan tikar, kemudian dia digantung dengan tikar-tikar itu sekali lah. Kaki di atas, kepala di bawah. Lalu di bawah itu diletakkan api, kan? Dengan tujuan nak menyiksa lah, bukanlah tujuan nak membunuh, tapi nak mengubur, kan? Malah didesak dan dipaksa supaya kembali kepada penyembahan berhala, kufur, kan? Ada riwayat yang menyatakan hampir-hampir Zubair bin Al-Awwam ini terbakar, sebab tikar ataupun jerami yang mengulung dirinya itu sudah mula berasap, kan? Tapi oleh kerana dia begitu tegas mempertahankan akidah, ialah mungkin ada sedikit rasa simpati pada bapa saudara. Bukanlah tujuan untuk membunuh, tapi sekadar untuk mengugut dan memaksa lah, supaya dia kembali kepada agama asal. Tapi bila dilihatnya Zubair, anak saudaranya, begitu tegas mempertahankan akidahnya yang baru,
akhirnya dilepaskan juga. Dan ketika itu dikatakan ketika yang melilit tubuh badannya sudah mula berasap. Ini bila dah berasap, kejap lagi boleh terbakar. Tapi akhirnya dilepaskan kan, hampir terbunuh kan. Begitu nak menunjukkan betapa dia yakin akan janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya dia mati ketika itu pun sudah tentu dia tidak akan menyesal sama sekali, malah dia bergembira. Matinya kerana mempertahankan akidah Islam. Sebab itu Nabi memberikan penghormatan, penghargaan kepada mereka yang dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, golongan awal, kerana mereka berhadapan dengan tekanan, ugutan, malah seksaan yang hampir-hampir membawa kepada maut. Malah setengah sahabat diseksa akhirnya membawa kepada maut. Namun mereka tidak berganjat, malah tidak menyesal, dan mereka tetap mempertahankan akidah mereka. Begitulah sahabat-sahabat awal dalam usaha mereka nak mempertahankan Islam, akidah yang mereka terima daripada Nabi SAW. Tentang yang dirahmati Allah sekalian, malah dia katakan Zubair seorang pemuda yang sangat berani, sangat tegas. Ada riwayat yang menyatakan Zubair merupakan orang pertama yang menghunus pedangnya untuk melindungi dan mempertahankan Nabi SAW. Padahal ketika itu bilangan umat Islam sangat sedikit, baru-baru lagi. Maknanya kalau ada orang yang nak mengancam, maka tak ada siapa yang berani nak melawan. Kan? Kerana tahu bila mana melawan pasti maut. Kan? Akan dibunuh dan sebagainya. Tetapi Zubair bin Al-Awwam ini ada diriwayatkan satu kisah kan? Ini setelah dia kembali daripada hijrah yang pertama ke Habasyah kan? Bila mana dia dapat tahu bahawa Nabi SAW dibunuh kan? Lantas Zubair bin Al-Awwam mengeluarkan pedangnya daripada sarung, lalu meluru ke arah rumah Nabi dan untuk mengetahui lebih lanjut, sebab berita yang tersebar menyatakan bahawa Nabi telah dibunuh. Jadi dia sangat marah dan nak mengetahui berita itu benar atau tidak, sampai dia mengeluarkan pedang daripada sarungnya. Maknanya dia akan menuntut bila lah kalau benar Nabi telah dibunuh. Lalu dia datang ke rumah Nabi SAW meletakkan pedangnya yang sudah dibuka daripada sarung ke rumah Nabi, dan didapati ketika itu Nabi berada di rumah. Dan insyaAllah saya sambung sikit cerita ni lepas azan.
Tuan yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan bahawa Zubair bin Al-Awwam adalah orang pertama yang menghunus pedangnya di jalan Allah. Orang pertama yang berani untuk melawan orang-orang musyrikin. Orang pertama, iaitu apabila desas-desus tersebar menyatakan bahawa Nabi SAW telah terbunuh, dibunuh kan. Maka Zubair pada saat itu, walaupun usianya baru awal 20-an, tapi semangat, keberaniannya yang begitu hebat, dia telah keluar dengan keadaan pedangnya terhunus di tangannya dan pergi ke rumah Nabi SAW untuk melihat dan memastikan adakah betul Nabi SAW telah pun terbunuh atau Nabi masih lagi hidup. Dan bila mana sampai ke rumah Nabi SAW, dia dapati Nabi berada di rumahnya dan berita itu adalah berita palsu yang memang sengaja disebarkan untuk membuat orang-orang Islam marah. Dan bila Nabi SAW melihat Zubair dan di tangannya ada pedang yang tidak lagi bersarung, maka ditanya oleh Nabi SAW, ada apa denganmu wahai Zubair? Maka Zubair pun menjawab, kan, aku datang, ini ayat dalam kitab bawah ni, aku datang untuk menebas orang yang membunuhmu dengan pedangku ini. Maknanya sangat berani dan keberaniannya sangat luar biasa sekali. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu dia mendapat gelaran Hawari, kan? Hawari, teman setia, penolong setia. Di mana ada riwayat mengatakan ketika perang Khandaq, Nabi berhadapan dengan tentera Ahzab, tentera persekutu, iaitu orang-orang musyrikin Mekah yang bergabung dengan orang-orang Yahudi. Sebab itu disebut sebagai tentera Ahzab. Mereka berpakat, bersekutu. Dalam masa yang sama, masih ada orang Yahudi di Madinah yang masih lagi ada perjanjian dengan Nabi, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Tetapi Yahudi Bani Quraizah akhirnya dihasut oleh Yahudi Bani Nadir untuk memerangi Nabi dari dalam, di hadapan orang-orang Yahudi dengan orang-orang musyrikin Mekah. Daripada dalam, kan, orang-orang Yahudi Bani Quraizah juga sudah nak memerangi Nabi. Jadi Nabi dan juga para sahabat terperangkaplah di tengah-tengah. Maka Nabi SAW pun berteriak bila Nabi dapat tahu orang-orang Yahudi Bani Quraizah telah mengkhianati Nabi SAW. Nabi menyuruh kepada sekalian muslimin, siapa di antara kamu yang akan pergi ke Bani Quraizah untuk memerangi mereka? Kan, Nabi menyuruh secara umum. Namun tidak ada satu pun dari kaum muslimin yang menyahut seruan Nabi SAW. Semua diam. Kan? Akhirnya disahut oleh Zubair bin Al-Awwam, di mana ia seraya berkata, akulah yang akan keluar untuk pergi memerangi Bani Quraizah ya Rasulullah. Seorang-seorang. Kan? Kemudian Nabi mengulangi lagi pertanyaannya sebab baru seorang. Kan? Mudah-mudahan bila Nabi mengulangi, maka ramailah sahabat akan menyahut seruan Nabi. Tetapi bila Nabi mengulangi, masih sama, tidak ada yang menyahut seruan Nabi. Lalu Zubair bin Al-Awwam menyahut sekali lagi seruan Nabi SAW dengan menyatakan bahawa akulah yang akan keluar untuk memerangi Bani Quraizah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun gembira sambil Nabi bersabda, maksudnya sesungguhnya setiap Nabi memiliki hawari, yakni pengikut setia, dan hawariku ialah Zubair. Hadis Nabi, kan? Atau kalau kita lihat matanya, di kulli nabiyyin hawariyun,
Bagi setiap Nabi itu ada hawari, iaitu pengikut setia. Wa hawariyu, dan pengikut setiaku Az-Zubair adalah Zubair. Sebab itu Zubair digelar sebagai hawari. Kan? Kalau dalam surah As-Saff ada juga disebut hawari, kan? Iaitu pengikut kepada Nabi Isa alaihi salam, kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu secara mukadimah untuk kita sebagai pengenalan kisah Zubair bin Al-Awwam ini. Insya-Allah akan datang kita lihat lebih lanjut tentang kisahnya, di mana seorang sahabat yang mulia dan akhirnya juga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila dijanjikan surga, sudah tentu kematian yang juga adalah kematian yang mulia, itu pasti, kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya sekadar nak berkongsi bila sebut tentang kematian yang mulia ini. Dan kita 3 minggu lepas dikejutkan dengan tragedi kapal terbang, kan, yang terhempas dan mengorbankan paling kurang 8 penumpang, tapi mengorbankan 10 orang, kan. Baik, dan kita pun banyak dengar cerita-cerita, kisah-kisah tentang kita kata kebesaran Allah Ta'ala, kejutkan tentang betapa mulianya kematian mereka, sehingga ada di antaranya yang kuburnya kelihatan warna-warni seperti pelangi kebesaran Allah Ta'ala tunjuk. Saya nak kongsi satu, di mana salah seorang masa adalah orang Kajang, dan dikebumikan pun di Kajang. Jadi ketika dibawa balik, jenazahnya disolatkan berhampiran dengan tamannya salah satu surau di Kajang, dan saya turut hadir untuk solat. Dan apa yang saya nak kongsikan ialah kehadiran yang begitu ramai jemaah untuk solat. Mungkin pada mulanya atas rasa simpati, kan, apa yang berlaku ke atas dirinya, tapi mungkin itu sekadar nak dijadikan sebab untuk Allah Ta'ala tarik orang ramai solat jenazahnya. Ada disebut dalam hadis Nabi, kalau solat jenazah dilakukan seramai 40 orang, maka itu menjadi syafaat kepadanya, kan? Ini bukan 40 orang, malah saya rasa lebih 400 orang. Subhanallah, kebesaran Allah. Jadi bila semakin ramai orang yang solat jenazahnya, itu menunjukkan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan padanya. Satu, dan solat jenazah yang begitu ramai. Dan ketika dikebumikan, tak jauh daripada masjid Kajang, kan? Orang pun ramai yang datang, kan, untuk menyaksikan pengkebumiannya. Dikemulikan dengan peti sekali lah, kan? Sebab keadaan jasadnya yang tidak sempurna, walaupun ada yang sempurna, tapi ada bahagian-bahagian tertentu yang hancur dan sebagainya, kan. Pengurusan kubur di sana dia tidak macam di sini. Dan kalau di sini seksi 21 semuanya diurus oleh pihak majlis, kan. Malah mengorek dan mengambus pun telah menggunakan litera, tapi di sana pengurusan kubur terletak di bawah masjid, dan gali dan juga mengambus masih lagi menggunakan tenaga manusia, kan. Jadi orang ramai yang datang, cuma ketika mula mengambus hujan turun. Peliknya ialah ni saya lihat sebagai satu kebesaran Allah Ta'ala. Hujan turun ketika mula mengambus, mula memasukkan tanah ke dalam lahat, hujan mula turun, dan makin lama makin lebat. Peliknya orang-orang yang datang ziarah tak lari, tak meninggalkan tanah perkuburan. Yang ada payung, okeylah guna payung. Yang boleh berlindung di kemah, okeylah. Tapi masih ramai yang tak memiliki apa-apa untuk berlindung. Maknanya basah-basah, tapi mereka tak lari. Mereka tak lari meninggalkan tanah perkuburan. Sehari sebelum tu berlaku juga kematian dan dikebumikan di situ, bersebelahannya, ya.
Kalau kawan yang bertugas dekat tanah kubur tu, orang kata ni geng Wahabi sana juga kan. Geng Wahabi maklumlah kan. Kononnya nak mengikut sunnah sampai tahap solat jenazah di masjid, okeylah kan. Kemudian bila nak dibawa ke tanah perkuburan, tak nak naik van. Tak jauh lah, lebih kurang 200 ke 300 meter daripada masjid tanah kubur tersebut. Jadi mereka pikul ramai-ramai. Kononnya nak ikut sunnah Nabi, tak nak naik van. Tak apalah, terpulang kan. Orang yang nak pikul, yang bertugas kat kubur tunggu je. Yang penting sampai kan. Jangan tak sampai sudah pingsan tengah jalan, susah kan. Sampai. Cuma masa ke bumi hujan. Masa ke bumi sehari sebelumnya, ni yang dikatakan dengan Wahabi ni, hujan. Bila mana hujan, ramai yang lari. Bila hujan, ramai yang lari meninggalkan tanah perkuburan. Kan? Ada yang duduk dalam kereta, ada yang duduk kat kemah tapi jauh lah kan? Bila mana hujan berhenti, mereka terus balik beredar. Tinggallah beberapa orang untuk menyelesaikan urusan pengkebumian jenazah kan? Berbeza dengan si mati tadi, arwah kan? Walaupun hujan lebat, tapi orang tak lari, orang tetap tunggu. Basah-basah kan? Lagi tak tahu lah, ini pada saya lah kebesaran Allah Ta'ala. Hujan turun hanya ketika mula mengambus dan berhenti apabila selesai mengambus. Masa lebih kurang 10 minit lebih sikit lah, sebab bila guna tenaga manusia kan. Elok habis kampus, mula talqin, hujan berhenti kan? Jadi bila talqin, lepas tu doa kan. Doa dan diaminkan oleh orang yang begitu ramai. Saya ingat mungkin 300 ada juga orang yang hadir ke tanah perkuburan sehinggalah selesai. Itu boleh anggap juga sebagai satu rahmat kepada si mati. Dan menunjukkan betapa kematiannya juga adalah satu kemuliaan. Malah boleh dianggap juga sebagai syahid kan, terbakar atau korban kan. Syahid walaupun mungkin kita sebagai syahid dunia, tapi syahidlah juga kan, kematian yang mulia. Itu yang hari ini biasa orang sebut kematian yang dicemburui kan. Itu yang saya lihatlah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memurnikan kita kematian yang begitu. Bila mana kita meninggal, solat jenazah disolatkan oleh jumlah yang ramai. Kemudian bila dibawa ke kubur, turut diikuti oleh jumlah jemaah yang ramai. Dan itu satu kemuliaan sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memurnikan kepada kita. Tapi kalau kita nak macam tu, kita kena mula dululah kan. Nak solat jenazah ke atas jenazah kita ramai, maka kita kenalah rajin solat jenazah. Kalau kita sendiri pun tak rajin solat jenazah, bila meninggal agak-agak ada tak? Ada lah, tapi mungkin taklah ramai kan. Itu hukum kan. Allah Ta'ala sifatnya maha adil. Kalau kita suka kan, ada saja jenazah, walaupun kita tidak mengenali si mati, kita turut sama solatkan jenazahnya, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita meninggal, orang yang kita tak kenal pun, tak ada hubungan keluarga pun, dia akan turut sama solat. Mudah-mudahan begitulah juga ketika dikebumikan. Kalau kita rajin untuk ziarah kubur, turut mengiringi pengkebumian, mudah-mudahan ketika kita meninggal pun, ketika kita dikebumikan pun, orang ramai akan datang ziarah, mendoakan kita, insya-Allah. Wallahualam, sedikitlah sekadar promosian dan memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa dan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijadi khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.